Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Selamat kita bertemu kembali dalam siaran penghayatan kita pada sirah Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih memperkatakan tentang perang Uhud. Insya-Allah pada siaran kali ini bahagian terakhir dari perang Uhud akan sama-sama kita hayatinya. Di mana peperangan Uhud, peristiwa perang yang berlaku ekoran daripada tindak balas ataupun rasa ingin membalas dendamnya orang-orang musyrikin Quraisy yang tewas dalam peperangan sebelumnya. Mereka dah tewas dengan kekalahan secara total pada perang Badar yang berlaku tahun kedua Hijriah, bulan Ramadan. Dan perang Uhud ini, mereka yang dah buat, musyrikin Quraisy Makkah ini yang dah buat persiapan dengan cukup jitu, cukup hebat, datang dengan sejumlah tentera sekitar 3,000 orang. Mereka bergerak meninggalkan kota suci Makkah dan menghampiri Madinah. Disitulah tercetusnya perang Uhud yang berlaku bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. So, perang Badar tahun kedua, perang Uhud tahun ketiga. Dan kita dah sama-sama memakluminya dalam siaran-siaran yang lalu, bahawa dalam peperangan Uhud ini, di mana pada peringkat pertama tentera muslimin seakan-akan mencapai kemenangan. Dan ini menyebabkan orang-orang musyrikin Quraisy dah mula sedikit-sedikit meninggalkan medan peperangan. Tapi apabila pasukan tentera pemanah yang ditugaskan oleh Nabi berada di Jabal Rumah, di Bukit Manah ini, mereka yang menyangka bahawa peperangan dah selesai, lalu mereka meninggalkan lokasi mereka, tempat yang cukup strategik. Maka Khalid bin Al-Walid dan Ikrimah, iaitu pasukan berkuda sayap kanan dan sayap kiri yang dipilih, yang dilantik oleh musyrikin Quraisy ini, mengambil alih tempat itu dan mereka menyerang dari belakang. Ini yang menyebabkan tentera musyrikin Quraisy yang tadinya berpatah balik, mereka kembali semula ke medan peperangan dan menyerang balas. Dan ini menyebabkan ramai di antara para sahabat yang gugur syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah menerusi topik berkaitan dengan pasca perang Uhud ini, kita akan bersama-sama menyelongkar sedikit beberapa korban syahid dalam peperangan Uhud ini. Pertamanya, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Hamzah bin Abdul Muttalib, pakcik Nabi, walaupun usianya tak jauh beza dengan baginda. Pakcik Nabi ini bergelar singa Allah. Bagi orang-orang Arab,
budaya menamakan seseorang, memanggil seseorang itu dengan singa, asad, sebagai menunjukkan keberanian. Maka Hamzah digelarkan sebagai Asadullah, singa Allah, sebagai menunjukkan orang yang cukup berani. Mengapa tidak ya? Keberaniannya waktu Nabi hendak dianiaya oleh beberapa pemimpin Quraisy, Hamzah dengan menunggang kuda daripada jauh sengaja melepaskan anak panah, dan anak panah tu sengaja dilepaskan tidak mengenai sesiapa, tapi tepat mengenai hampir di tempat di mana pemimpin Quraisy itu hendak meletakkan tangan ke atas Nabi SAW. Sengaja disipi-sipikan, kata orang tu, dengan ia mengeluarkan kata-kata, apakah kamu berani menganiaya Muhammad sedangkan aku berada dalam agamanya? Ini Hamzah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, macam kita sedia maklum, Abu Sufyan yang isterinya Hindun. Hindun ini binti Utbah. Ayahnya Utbah ibnu Abi Rabi'ah. Utbah bersaudara dengan Syaibah. Utbah dan Syaibah telah mati dalam ataupun terkorban dalam peperangan Badar. Maka Hindun merasakan bahawa dalam peperangan Badar ini sumbangan Hamzah begitu hebat sekali, maka ia telah mengupah seorang hamba. Hamba ini bergelar Al-Wahshi Al-Habashi, iaitu orang Habsyah. Hanya disebut Al-Wahshi saja. Wahshi ini sebagai menunjukkan kalau tengok raut wajahnya menakutkan. Buas sangat. Kerana badannya yang besar, maaf cakap, kulitnya yang gelap, orang Habsyah. Ditugaskan, Al-Wahshi ini ditugaskan oleh Hindun, aku akan berikan engkau sejumlah uang yang banyak, bahkan aku akan merdekakan engkau daripada seorang hamba menjadi seorang merdeka. Syaratnya kau jalankan satu misi, satu tugas, kau bunuh Hamzah. Apa cara sekalipun. Bila kau dah bunuh Hamzah, kau datang ke aku, kau bagi tahu aku. Kita sedia maklum Hindun binti Utbah ikut sama, membantu mengeluarkan kata-kata yang menyemarakkan semangat para pejuang musyrikin Quraisy. Suaminya sendiri, Abu Sufyan bin Harb, adalah komandan tentera, pemimpin tentera. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ringkasnya, Hamzah bin Abdul Muttalib, pakcik Nabi, singa Allah ini gugur syahid di jalan Allah. Bila jenazahnya ditemukan oleh Nabi, Nabi amat sedih sekali melihat keadaan jenazahnya yang bukan setakat terbujur kaku bergelimpangan begitu saja, malah dalam setengah kitab ada disebutkan perut Hamzah terburai, dikeluarkan isinya. Begitu kejam orang yang melakukan pembunuhan tersebut. Bukan setakat dibunuh, malah dirobek-robekkan, kata orang tu. Sebab itulah Nabi amat sedih. Kalau kita baca sejarah masuk Islamnya Wahsy ketika Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah. Maknanya selepas peristiwa berlaku 5 tahun lepas kan, tahun ketiga perang Uhud. Wahsy ini dalam Fathu Makkah seusai apa,
Nabi menghancurkan patung-patung berhala yang terdapat di sekitaran dan di dalam Kaabah. Beberapa orang datang, ramai orang datang jumpa Nabi satu-satu, dan antara yang terakhir bertemu Nabi adalah Wahsy. Nabi tak kenal dia. Nabi pun tak tahu yang dia ini pembunuh Hamzah. Dia datang jumpa Nabi, Wahsy ni. Dia tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah kalau seseorang itu masuk Islam, dosa-dosanya akan diampunkan?" Nabi jawab, "Ya." "Walaupun dosa membunuh sekalipun?" dia tanya. Nabi jawab, "Ya." Kecuali dosa syirik lah. Bila dia masuk Islam, kemudian dia syirik, itu dosa itu tak diampunkan lah. Lalu dia pun pegang tangan Nabi, dia mengucapkan 2 kalimah syahadah. Dia masuk Islam. Bila dia dah masuk Islam, ia mengatakan secara terus terang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku ni sebenarnya adalah Wahsy, orang yang membunuh Hamzah dalam peperangan Uhud." Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Nabi terkenang bagaimana jenazah Hamzah ini seusai peperangan Uhud. Nabi tundukkan kepala baginda yang mulia. Nabi mengatakan, "Wahai Wahsy, bila kamu memeluk Islam, kamu adalah saudara kami dalam Islam. Apa yang aku harapkan, wahai Wahsy, aku mohon daripadamu kefahamanmu." Ini lebih kuranglah apa yang Nabi sebutkan. Cuma apa yang aku harapkan daripadamu, wahai Wahsy, aku harap aku tidak nampak kelibatmu selepas ini. Maknanya Nabi minta kefahaman daripada Wahsy agar ialah pandai jaga dirilah, agak berjauhan daripada Nabi, sebab Nabi rasa teramat sedih sangat dengan kematian Hamzah, sedangkan Wahsy ini pembunuhnya, walaupun secara diupah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sejarah Wahsy ni kita sambung sikit. Di mana Al-Wahsy ini beliau pandai-pandai. Ibarat bila Nabi berada di Makkah, Nabi mendirikan solat, Nabi menjadi imam, beliau akan pilih saf belakang-belakang sekali agar Nabi tak nampak beliau. Masya Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam peristiwa Fathu Makkah tahun ke-8 dan Nabi wafat tahun ke-10. Okeylah. Selepas Nabi wafat, Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Semasa Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, timbulnya golongan yang mengaku diri mereka ini sebagai Nabi. Termasuklah Musailamah Al-Kadzab, orang yang mendakwa dirinya, Muhammad telah mati, maka aku sekarang jadi Nabi. Itu kata dia. Maka Abu Bakar menyiapkan pasukan tentera berperang memerangi orang-orang seperti ini. Dan dalam pasukan itu Wahsy ikut sama dalam peperangan. Maka dalam peperangan tersebut, Musailamah Al-Kadzab, si penipu ni yang mengaku dirinya sebagai Nabi ni, berjaya dibunuh, dan orang yang membunuhnya tak lain adalah Al-Wahsy ni. Maka selepas pembunuhan itu ataupun ia berjaya membunuh Musailamah Al-Kadzab, Al-Wahsy ni mengatakan, "Kalaulah sebelum ini aku telah membunuh sebaik-baik manusia selepas Rasulullah," yang dimaksudkan adalah aku telah membunuh Hamzah, "tapi hari ini aku merasa puas," kata dia, "kerana aku membunuh
seorang yang mendakwa, yang mengaku dirinya sebagai Rasulullah. So, ini Wahsy. Orang yang telah membunuh Hamzah. Dan Hamzah bin Abdul Muttalib adalah antara mereka yang gugur syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, antara korban syahid peperangan Uhud ini, Mus'ab bin Umair. Anak muda yang dalam peperangan Uhud ini Nabi tugaskan memegang bendera. Bendera tentera Islam. Mus'ab bin Umair ini adalah duta pertama Rasulullah di bumi Madinah. Nabi mengutuskan Mus'ab bin Umair untuk menyebarkan Islam sebelum para sahabat maupun Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Mus'ab bin Umair sebelum masuk Islamnya seorang anak muda yang ganteng, yang tampan, yang kalau berpakaian cukup berketerampilan lah, cukup gah. Beliau takkan mengenakan pakaian biasa. Ni pakaian murahan kata orang tu, beliau takkan pakainya. Istilah orang-orang kita hari ini mesti branded punya. Itu Mus'ab bin Umair sebelum masuk Islam. Tapi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apabila jenazah Mus'ab ditemukan di antara mereka yang korban syahid dalam peperangan Uhud ini, Nabi meminta daripada para sahabat untuk menutup jenazahnya dengan sehelai kain. Dan bila kain itu menutup Mus'ab, ditutup bahagian kepalanya, bahagian kakinya kelihatan, nampak. Sebab pendek, tak dapat cover seluruh tubuh badan Mus'ab, jenazah Mus'ab. Lalu sahabat tu tarik, tutup, nak cover bahagian kaki, bahagian kepala dan muka terdedah. Maka Nabi SAW meminta dari sahabat, tutuplah bahagian kepalanya, bahagian muka, biarkan bahagian kaki terdedah, tak mengapa. Maka ada seorang sahabat mengatakan, demi Allah, Mus'ab yang aku kenal, sebelum Islamnya, ia adalah seorang anak muda yang mewah dengan pakaian dia. Tapi, bila ia gugur syahid, hatta kain yang nak menutup jenazahnya pun tak cukup. Tak cukup. Subhanallah. Antara korban syahid, Hanzalah. Hanzalah digelarkan sebagai Ghasilul Malaikah. Ghasilul Malaikah bermaksud orang yang dimandikan oleh malaikat. Sejarahnya cukup masyhur ya. Hanzalah ini sebelum berlakunya peperangan Uhud, ia melangsungkan pernikahan. Maklum, pengantin baru. Bila malam harinya dia bersama dengan isterinya lah, malam pengantin, maka bila paginya ia mendengar seruan dan ajakan Nabi untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ia segera meninggalkan isteri dan rumahnya. Siap-siap terus dia keluar, ikut pergi berperang, dan beliau gugur syahid dalam peperangan Uhud ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jenazah yang lain di Uhud yang bergelimpangan ini kering kerana cuaca panas, kan? Tapi Hanzalah ini tubuh badannya basah. Basah. Nak kata hujan,
Mesti keliling lah. Kenapa dia je seorang? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bila ada sahabat yang tertanya-tanya, Nabi perintahkan, kembalilah ke rumahnya, pergilah tanya kepada isterinya. So itulah yang sebahagian sahabat pergi nak mendapatkan penjelasan kenapa jenazah Hanzalah ini basah semasa yang ditemui semasa seusai peperangan Uhud ini, sedangkan jenazah yang lain kering, tanah pun kering. Maka dijelaskan oleh isterinya, kamu tahu, kata isterinya, Hanzalah baru bernikah denganku semalam. Apabila beliau mendengar seruan Nabi untuk berjuang mempertahankan agama Allah ini, ia tergesa-gesa keluar. Dia meninggalkanku. Maaf cakap, dia belum sempat mandi junub lagi. Belum sempat. Terus menyahut ajakan dan seruan Nabi. Barulah para sahabat mengerti. Basahnya tubuh Hanzalah ini adalah kerana ia dimandikan oleh para malaikat. Kita sedia maklum, korban syahid tak perlu dimandikan, sebagaimana tak perlu juga dikafankan. Hanya perlu disolatkan dan dikebumikan. Itu saja. Tapi beliau mendapat keistimewaan. Bahkan dimandikan oleh malaikat. Amr bin Al-Jamuh, satu lagi korban syahid di jalan Allah yang boleh kita ambil sedikit iktibar daripadanya. Iktibar orang-orang yang beriman. Amr bin Al-Jamuh ni, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, adalah ayah kepada 3 orang putera. Ketiga-tiga puteranya yang berkawan rapat dengan sahabat Nabi Muaz bin Jabal ikut serta dalam peperangan Uhud ini. Apabila ketiga-tiga sahabat ataupun ketiga-tiga anaknya disertakan oleh Nabi dalam peperangan Uhud ini, Amr bin Al-Jamuh, ayahnya ini yang pun dah lanjut usia, pula ditambah dengan cacat kakinya, ia juga bermohon untuk ikut serta dalam perang ini, perang Uhud ini. Nabi SAW menolak dengan kata-kata lembut. Nabi tidak memperkenankan permintaan beliau, Amr bin Al-Jamuh. Ni contoh sajalah, ibarat kata Nabi katakan, pakcik, cukuplah. 3 anak pakcik telah ikut serta dalam peperangan ini, pasukan tentera ini. Pakcik tunggulah kepulangan mereka di rumah. Nabi SAW mengatakan demikian. Amr bin Al-Jamuh ini mengatakan, tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah itu alasanmu? Dia kata dengan baik, dengan penuh bersemangat. Apakah itu alasanmu ya Rasulullah? Kerana ketiga-tiga anakku ikut serta dalam pasukan tentera muslimin, ataupun kerana aku ini telah lanjut usia? Lalu engkau ya Rasulullah, Tuan melihat saya ini tidak layak menyertai pasukan tentera ini, ataupun kerana mungkin kakiku yang cacat ini ya Rasulullah? Ya Rasulullah,
Ia merayu, janganlah halang saya ya Rasulullah. Jangan halang saya ya Rasulullah. Ia merayu, jangan halang saya untuk memasuki syurga Allah dengan kaki saya yang tempang ini ya Rasulullah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila ia mengeluarkan kata-kata sebegini, Nabi cukup tersentuh. Akhirnya Nabi membenarkan. Itulah yang bila Nabi membenarkan, ia bertemu dengan Nabi tak jauh dari rumahnya kan. Ia pulang ke rumah, ia mengambil pedang dia, ia berpesan kepada ahli keluarganya yang lain yang ditinggalkan. Dia mengatakan, kamu melihat ayah kamu ini keluar dengan pedang yang tanpa sarungnya. Dia bawa pedang, dia tinggalkan sarungnya tu. Dan jangan menanti kepulangan ayah. Ayah mengharapkan ayah tidak pulang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Amr bin Al-Jamuh gugur syahid dalam peperangan Uhud ini. Inilah antara korban syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan ramai di antara mereka yang orang-orang yang benar-benar membuktikan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Ahzab ayat 23. Firman Allah, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih. Ada di antara orang-orang yang beriman itu, ada yang bersikap benar, menunaikan apa yang dijanjikannya kepada Allah, iaitu untuk berjuang membela Islam. Faminhum man qada nahbahu. Lalu ada di antara mereka yang telah selesai menjalankan janjinya, iaitu seumpama Hamzah, seumpama Mus'ab, seumpama Hanzalah, dan seumpama Amr bin Al-Jamuh. Wa minhum man yantazir. Dan ada pula di antara orang-orang yang beriman ini yang tazir, yang menunggu giliran. Aku tidak syahid dalam peperangan Uhud ini. Aku mengharapkan aku juga gugur syahid mungkin dalam peperangan-peperangan mempertahankan Islam pada masa-masa yang akan datang. Wa ma baddalu tabdila. Dan mereka tidak mengubah apa yang mereka janjikan itu walau sedikit pun. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, inilah orang-orang yang beriman yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab ayat 23. Sekitar 70 orang tentera muslimin gugur syahid di jalan Allah dalam peperangan Uhud ini, yang mana daripada peristiwa perang Uhud ini kita dapati bahawa adanya persaudaraan di dalam Islam, yang mana insya-Allah ini nanti akan kita sentuh dalam siaran yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bahagian yang terakhir insya-Allah. Terakhir daripada peperangan peperangan Uhud ini insya-Allah. Terima kasih muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah atas kesudian bersama-sama menghayati sirah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.